Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi dalam Syarah Meja Bulat. Saya Ali Iskandar. Di kanan dan kiri saya ini adalah dua potret watak yang cukup memberi kesan kepada masyarakat kita. Nyonya Mansur dan juga Mak Leha. Kedua-dua watak ini dilihat sebagai pencetus konflik antara pasangan suami dan isteri dan menjadi penyebab keruntuhan rumah tangga. Keberkesanan lakonan seniwati legenda Allahyarhamah Mak Dara membuatkan Nyonya Mansur menjadi ikon antagonis sepanjang zaman. Manakala Mak Leha pula dijayakan dengan cemerlang oleh pelakon berpengalaman Liza Abdullah, kini sedang membuatkan lebih 2 juta rakyat Malaysia membawang tentangnya. Nyonya Mansur dan Mak Leha adalah dua watak fiksyen yang tiada kaitan dengan sesiapa yang masih hidup atau meninggal dunia. Jika rekaan semata-mata, mengapa watak begini begitu membekas dalam ruang pemikiran masyarakat kita? Jadi malam ini, mari kita sama-sama rungkai perihal dan peranan seorang ibu mentua dalam sesebuah rumah tangga dalam syariah Meja Bulat. Adakah anda rapat dengan ibu mertua? Nak kata tak rapat tu dah mak mentua kan? Ya, rapat. Rapat jugalah. Ya, saya rapat dengan ibu mertua. Kiranya berlaku perselisihan faham antara anda dengan ibu mertua, bagaimana cara anda menangani masalah tu? Boleh berbincang dengan suami, tanya macam mana nak tackle ibu dia. Suami lebih tahu kan? Sebab kita bawah dia lah kiranya. Pangkat kita bawah dia. Kita kena minta maaf kat dia dulu. Kita bincang elok lah, macam face to face. Cuma ada kita cakap tu dalam nada yang baik lah. Aku nak warning, aku nak ingatkan kau. Engkau kena ingat engkau ni mengandung. Engkau doa banyak-banyak. Kalau engkau mati, aku takkan mengalirkan walaupun setitik air mata aku untuk engkau. Ya, saya terasa dengan apa yang Mak cakap. Tapi biasalah sayang, Mak, orang tua. Dia kalau marah, dia tak sedar apa yang dia cakap. Dia bukannya tak sedar, bang. Dia benci Mia. Tom yam tu untuk Mia kan? Kalau nak hadapkan dia, telur goreng boleh tak boleh masak. Manja. Baik, kita bersiaran langsung dari Studio B Sri Pentas dan seperti biasa dialog-alogkan untuk anda berikan pandangan, pendapat dan juga soalan berkaitan dengan topik malam ini, ibu mentua. Aku setengah sebut mertua, setengah sebut mentua. Ya, jadi dalam konteks ini kita guna mentua lah. Baik, saya bersama dengan dua orang tetamu yang bakal memberikan pandangan buah fikiran mereka tentang topik ini yang menjadi isu, apatah lagi dengan kehangatan drama 7 hari Mencintaiku 2 ya, yang sekarang ini meletup-letup di kaca TV dan menjadi bualan. Di sebelah kanan saya ialah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, pendakwah yang tidak asing lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima Lepas kasih. raya haji banyak makan daging korban. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi kembali ke meja bulat kita. Terima kasih. Dan di sebelah kiri ini mungkin ramai yang tidak perasan, ramai tidak tahu, tapi dalam drama tu nama beliau ada muncul di bahagian belakang depan pun ada ya. Depan pun ada juga. Puan Siti Rosmizah Ismail, penulis novel dan juga produser dan juga peguam. Ya, saya. Baik. Kita nak cerita menjadikan drama 7 hari itu sebagai sampel lah dalam perbincangan kita pada malam ini, sebab ia memberikan satu lagi talking points dalam kalangan masyarakat kita, ya, selain daripada filem Ibu Mentuaku tu, lakonan Mak Dara yang kita kongsikan tadi. Okey, bila kita bercakap tentang Ibu Mentua, barangkali Puan Siti boleh kongsikan bagaimana ia sangat memberi kesan sampai boleh dijadikan novel kemudian diadaptasi menjadi drama. Assalamualaikum. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya sebenarnya pengalaman, bukan pengalaman daripada saya, tapi daripada kerjaya saya sebagai seorang peguam, saya merasakan bahawa isu ibu mertua ini perlu diketengahkan. Kerana masyarakat kita sekarang ni, kebanyakan yang saya sedar, mereka bila berkaitan dengan ibu mertua sebab ia melibatkan faktor usia, orang tua. Bila kita kata pasal orang tua, kita ada sikap tolak ansur. Oh, tak apalah, kita tak nak perbesarkan perkara ini. Dan akhirnya, kebanyakan klien saya yang datang, mereka akan mengatakan keretakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga saya sebab
ibu mertua tapi saya mengalah, saya tidak memperbesar kerana dia orang tua. Lagipun kita lihat masyarakat kita ni, kalau kita ni nak pergi mengadu kepada seseorang, kepada saudara, kepada rakan-rakan, kalau kita cakap bila melibatkan orang tua, apa yang mereka akan cakap? Cubalah bertolak ansur. Dia dah tua. Jadi kita bagilah ruang dekat dia. Kau pun orang muda ni, jangan emosi sangat. Jadi perkara macam tu orang anggap bahawa bila tua ada pengecualian. Sedangkan faktor ini sebenarnya tanpa sedar dia menjadi barah atau virus yang akan boleh menghancurkan rumah tangga. Bukan hanya pengecualian, malah dia sebagai keistimewaan. Keistimewaan, ya betul. Dari sudut undang-undang pun yang tua tu orang kata macam mana pun tetap ada juga dia punya orang kata hukuman dia tu tetap ada khas. Kalau yang muda hukuman begini, kalau yang tua dikecualikan daripada hukuman rotan. Dia ada kategori dia juga. Jadi bila di sini, bila istilah mengatakan kerana menyebabkan dia tua, kita bagi dia tolak ansur, kita jangan buat orang kata menyebabkan orang kata tanpa sedar penyelesaian tidak akan ada. Jadi bila saya terfikir seperti itu, saya rasa masyarakat perlu untuk kita buka minda mereka, untuk mereka berfikir dengan lebih jauh. Jadi bagaimana untuk kita ketengahkan perkara ini. Jadi saya bawa dalam bentuk novel dan kemudian saya bawa adaptasi ke drama. Jadi di situ kebanyakan mereka jadi macam kejutan. Sampai ada yang bertanya, ada ke mak mentua macam ni? Mungkin tak terjadi pada kita. Itulah dia. Tapi kita tak sedar di sekeliling kita sebenarnya ramai yang melaluinya. Baik. Sebab sebelum ni watak Nyonya Mansur tu sangat memberikan kesan. Sangat memberi kesan. Tiba-tiba datang pula Mak Liha ni sudah. Itulah dia. Okey, sementara tu nak kongsikan ini statistik yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat berdasarkan permohonan Tribunal Perkahwinan dari 2013 hingga 2019. Tiga isu utama menyebabkan perceraian ini. Kewangan 17,359 kes. Kemudian penderaan fizikal dan mental 4,884 kes. Gangguan pihak ketiga ni 6,574 kes dan gangguan pihak ketiga ni termasuklah ibu mentua. Betul. Sampai macam tu sekali. Okey, sebelum kita lanjut, Ustazah, ibu mentua ni adalah ibu kita juga bila kita berkahwin kan. Betul. Okey, kita sebelum ni kita tak nak penonton semua faham yang bergerak ibu mentua ni bukan kita nak membuatkan anda kelihatan seperti antagonis dan sebagainya. Kita nak faham kenapa masyarakat melihat sebegitu, apatah lagi dengan drama yang disiarkan dan sebagainya. Okey, bagaimana dalam Islam ni kita melihat ibu mentua ni? Ibu mertua ni, saya teringat masa saya muda-muda dulu. Sebelum saya berkahwin, saya doa nak dapat ibu dan ayah mertua yang baik. Jadi kita ni kadang-kadang terlupa bila kita sibuk berkahwin tu kan. Kita lupa bahawa hubungan kita dengan ibu bapa mertua lebih kuat berbanding dengan suami kita. Okey, sebab apa bila kita ambil wuduk dan sebagainya kan. Jadi dengan mak ayah mertua tak batal. Tapi dengan suami kita boleh batal lah pula kan. Dan kalau bercerai, kita dengan mak ayah kita still dipanggil haram mu'abbad. Jadi maksudnya selama-lamanya adalah haram. Dan dalam hal ini yang kita perlu fikirkan adalah hablum minan nas lah. Hubungan sesama manusia. Dan kenapa ia terjadi? Kerana masing-masing ini semua memikirkan bahawa keluarga dia milik dia. Dia tidak pernah nampak bahawa keluarga ini sebenarnya adalah pentas yang Allah sediakan untuk kita kaut kelebihan banyak dalamnya. Di sana ada banyak pahala, lubuk-lubuk pahala dan sebagainya. Jadi dia nampak benda tu sebagai apa hak aku, apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh dapat. Ia seolah sebagai satu perdagangan lah dalam isu kekeluargaan ini. Okey, baik. Berbalik kepada drama 7 Hari Mencintai Aku bahagian 2 ni, bila disebutkan tontonan lebih 2 juta. Dan bukan tontonan saja, luahan rasa daripada menonton itu di Twitter terutamanya dibanjiri dengan pelbagai kesan, antaranya ni astagfirullahalazim, banyak sangat mencarut ni. Maknanya barangkali bercakap pada diri sendirilah individu yang tweet ni katanya ni semua pasal episod 24 ni lah, episod 24 yang baru saja ditayangkan petang tadi menggosok dada kita melihatnya, syukur tak ada stroke. Itu satu. Kemudian tak naklah suami macam Kuzairi tu nak tanya tak tanya langsung isteri apa yang jadi sebenarnya, tak tahu, terus nak backup mak dia saja. Okey, apa lagi yang ada dikongsikan? Rasa takut nak kahwin pun ada kan, macam-macam. Emonya aku tonton drama ni macam-macam. Ini sedikit daripada barangkali ratusan lah yang berkongsi. Seolah-olah macam mereka ni terkesan. Jadi penjelasan daripada Puan Siti tadi mengatakan ini sesuatu yang tidak begitu dibincang secara terbuka, hanya seolah-olah dibiarkan, biarlah drama yang menceritakan segala-galanya kan. Okey, untuk itu kami bawakan seorang individu yang boleh dikatakan sebahagian daripada
situasi atau isu ini. Ya, di talian sekarang inilah kami gelar beliau sebagai Puan Nur, ya, berusia 40 tahun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Nur, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Kabarnya berkahwin pada 2003, kemudian 10 tahun kemudian bercerai dan memiliki 4 orang anak. Ya. Okey, maklumat yang kami dapat ni ialah rumah tangga bergolak kerana Puan bukan menantu pilihan keluarga. Ya, saya. Ya, okey. Dan bekas suami pula katanya anak angkat kepada ibunya. Betul. Dan berkenalan dalam 3 hingga 4 bulan, kemudian berkahwin atas arahan ibunya. Ya. Okey. Dan disebutkan di sini juga suaminya kaki pukul, kaki perempuan, kaki minum, dan kemudian keluarga mentua ni menuduh Puan menjadi punca perangai anak mereka begitu. Ataupun bekas suami begitu. Jadi 10 tahun berkahwin, Puan banyak membantu keluarga mentua dari segi perbelanjaan, banyak bagi duit. Ya. Ya. Begitu. Dan katanya mentua melarang Puan tinggal dengan anak-anak atas alasan Puan bekerja, betul? Betul. Okey, jadi bila kita tengok drama macam ni, kita ingat ini fiksyen semata-mata. Tapi bila Puan kongsikan kisah ini, macam ada sesuatu tentang keluarga mentua ni. Jadi bagaimana sebelum ni hubungan dengan ibu mentua sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita di awal perkahwinan tu memang bukan pilihan mereka lah, sebab mereka dah ada pilihan sendiri. Jadi kenduri pun hanya kenduri di pihak saya, bukan di pihak saya. And then saya bertemu dengan keluarga mertua setelah melahirkan anak yang pertama. Okey. So bila dah lahirkan anak pertama kan, orang tua kata kalau nak ambil hati mertua, kita tunjukkan cucu. Ya. Kan? Okey, jadi saya ke sana tunjukkan cucu dengan harapan dia akan terima saya dengan anak lah. So bila dah macam tu, dia orang minta anak tu untuk mereka jaga. Okey. Okey, jadi kita pun fikir, mungkin dengan cara tu mereka akan terima. And then saya setuju walaupun berat hati. Okey, maknanya kita try harderlah untuk ambil hati mereka kan. So dalam perjanjian mulut tu kata jaga untuk setahun, 2 tahun. Tapi lama-kelamaan memang saya suka untuk ambil anak saya sendiri. Tapi kita biasalah kita hormat dia orang tu, kita beralah. Okey. Nak ambil bawa balik raya pun tak boleh, bawa bercuti pun hanya sekejap. Jadi macam, yelah kalau kita mengadu pun kata orang tua kan. Dan bila anak di sana, saya di sini bekerja keraslah untuk menanggung, membantu bekas suami perbelanjaan, apa semua. Kita beralah lagi. Jadi segala perangai buruk bekas suami tu kita masih boleh accept lah. Sebab dia rasa, takpelah mungkin dia muda lagi ataupun anak tak ada, jadi dia tak ada tanggungjawab tu, kita yang handle kan. Jadi bila balik sana, kita nak dapat dengan anak pun susah, nak duduk dengan anak pun. Sebab memang dia pegang anak kita 24 hours, jadi kita nak dengan anak pun memang susah. Ya. Jadi macam kita banyak makan hati lah. Kalau kita mengadu dekat suami pun, alah orang tua, biasalah dengan cucu. Jadi kita sebagai isteri ni lah nak jaga hati suami, nak jaga hati mak peralah. Ya. Puan, maaf saya tanya, 10 tahun ni masa yang lama ni untuk makan hati ni? Ya, betul. Dan bagaimana ada sebarang tindakan untuk menenangkan diri dan yalah, ataupun mengalah saja bertahan itu, ada tak sebarang tindakan yang memberikan kesedaran kepada pihak keluarga mentua ni yang bahawasanya Puan tidak mahu konflik ni berterusan ataupun krisis ni berterusan? Tak ada, sebab kami pernah bercerai pada 5 tahun pertama kahwinan, and then kami rujuk sebab atas alasan anak yang kedua. Sebab dalam masa 5 tahun tu saya bersalin anak kedua, and then anak kedua tu pun saya beralah lagi berpantang di sana dengan mereka. Oh, okey. And then disebabkan saya didera mental, orang kata apa, macam dalam pantang, macam-macam dengan cara mereka, psikologi apa semua. Saya beralah dengan tinggalkan anak saya dengan mereka dan saya kembali ke pangkuan suami saya. Okey. Dengan harapan supaya saya, orang kata apa, diorang nampak pengorbanan tu. Jadi tolak ansur di situlah.
Ya. Okey, And bila then, Puan, maaf, bila disebutkan penderaan mental tu, apa antara contoh kalau boleh dikongsikan? okay, contoh macam kita masak, dia orang tak makan. Okay. Lepas tu dia orang canang kata saya tak pandai masak. And then bila kita mengemas rumah, dia orang akan buat balik benda yang kita buat dengan alasan saya buat tak bersih. Okey. Okay, and then bila dengan orang setengah kampung pun macam bila kita keluar ke bandar, ada jiran kirim barang, beli susu apa semua. Kita kata okey lah kita beli. Tapi dia kata tak payahlah. At the end bila dia kata, saya punya menantu kata tak payahlah nak beli. Jadi macam kita hanya pendam. Tak apalah. Kalau kita bercerita pun, dah tentu husband takkan percaya tu mak dia kan. Ya. Okey. Jadi kita diam saja. Baik. Jadi disebutkan di sini Puan juga mangsa dera fizikal oleh bekas suami. Ya saya. Ada sebarang tindakan melaporkan kepada pihak berkuasa tentang situasi ini? Okey, naluri isteri ya sebab bekas suami saya kaki tangan kerajaan. Kalau kita buat report, dia akan dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Jadi kita akan fikir dia adalah anak sulung kepada keluarga. Jadi saya fikir kalau dia kena tata tertib, masa depan dia agak gelap. Kan? Nanti macam mana dia nak tanggung mak ayah dia, adik-beradik dia. Jadi di situ saya bertahan sampai satu tahap kepala saya dihentak dengan senjata tajam, tapi saya still lagi bertahan. Saya kata tak apalah, mungkin ini dah sampai masanya saya kena cari jalan keluar. So cukup 10 tahun saya beralah. Saya cakap dengan dia, saya beralah bukan kerana you kaki pukul, you kaki minum atau kaki perempuan, sebab saya tak nak bergaduh dengan keluarga you. Saya penat. Baik. Sebab saya hormat dia. Okey, jadi sekarang ni anak dengan siapa? Dua dengan saya, dua dengan keluarga mertua lah. Jadi masih lagi berhubung dengan mereka lah? Zaman mereka kecil-kecil memang agak sukar nak berhubung. Okay. So bila kita call pun, dia orang tak ada, dia orang keluar, dia orang tak ada, dia orang itu. Saya kata tak apalah, you just buat miss call kan. Sebab bila anak try call saya guna public phone, kita rasa macam sedih sebab, mama, duit dah habis ni, tak ada nak cakap. Dia kata, okay, you all jangan call. Asalkan korang tahu, mama sayang korang, korang sayang mama cukup. Okey. Tapi kita memang menyimpan hal agak lama untuk tidak berhubung dengan anak kan. Baik. Jadi paling terkini berhubung dengan anak-anak bila? Atau berjumpa? Raya hari tu. Okey. Masa PKP tadi, saya dapat ambil anak yang perempuan tu ke sini. Dan dapatlah luangkan masa dengan adik-adik dia di sini. And then lagi seminggu nak buka sekolah, saya pun bawa anak ke sana sebab saya dengan keluarga saya di sini sentiasa menghubungkan anak saya di sini dengan di sana. Okey. Baik. Jadi kita biarkan dia orang tinggal di sana seminggu apa semua. Sebab dia orang dah sekolah menengah ni baru saya dapat bermesra dengan anak-anak. Baik. Dengan mentua? Biasanya kalau saya ambil anak, saya hanya tidur di bus stand. Oh. Okey. Jadi memang tidak masuk ke rumah dan bersembang-sembang sampai... Tidak, tapi kalau bekas kami saya nak ambil anak, kami akan ajak dia ke rumah. Okey. Siap bagi makan, semua kita tak apa sebab bagi kita. Dan lepas tu dah lepaskan. Tapi orang sana dia tak move on, dia takut nak berdepan dengan saya. Tapi biarlah tak mungkin. Okey, baik. Puan seorang yang sangat-sangat tabah. Apa pun kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan baik-baik saja selepas ini, insya-Allah. Ada sinar harapan selepas ini ya. InsyaAllah. Puan Nur, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia situasi. Ini realiti Ustazah. Ya, Puan Siti, realiti dan masih lagi difikirkan macam mana untuk menautkan kembali hubungan ataupun yang tak pernah mesra sebelum ni. Okey, kita akan sambung perbincangan ini. Kita nak dapatkan pandangan daripada Puan Siti dan juga Ustazah lepas ini dalam Syarah Meja Bulat. Jumpa lagi selepas ini. Dosa tu bukannya datang daripada mama. Dosa tu datang daripada suami mak. Suami mak tu yang tergila-gila kan mama sampai sanggup buat perkara terkutuk tu. Dosa abah yang terpalit dalam rumah ni. Suami mak gatal. Kau jangan aku ajar Kau ajar suami kau tu dulu sebelum kau nak ajar aku. Suruhlah laki kau tu campak kopiah dia tu jauh-jauh. Sebab yang duduk kat kepala dia tu kan setan. Kau pun sama. Bertudung. Tapi hati busuk macam...
Okey, kembali dalam Syarah Biji Bulat dan tadi sedikit kami kongsikan petikan babak yang sangat memberikan kejutan episod 24. Dan apabila anak tu dah tak boleh tahan sampai dah beraku engkau dengan ibu mentuanya. Tapi sebelum tu Ustazah dan juga Puan barangkali boleh berikan reaksi tentang Puan Nur tadi kan kisahnya. Sebab 10 tahun lebih ni beralah macam tu. Ya. So kalau kita tengok yang sepatutnya adalah peranan suami lah. Dia merupakan duta kepada dua keluarga. Okey. Dan yang kedua benda yang perlu kita faham adalah suami ini sebenarnya dia mengambil isteri dia itu daripada tangan bapanya atas nama tanggungjawab. Dan kalau kita lihat pula ranking daripada sudut nafkah, daripada sudut nafkah, maka seorang suami itu dia perlu letakkan nafkah yang pertama pada isteri dia. Okey, kalau diikut urutan pertama isteri dia. Kemudian kedua adalah anak dia. Kemudian yang ketiga ayah dia. Yang keempat baru ibu dia. Nampak tak, ibu dia tu jauh sebenarnya yang keempat. Sebab apa? Sebab ada ayah dia. Dan satu benda yang kita kena belajar, antara tanggungjawab suami adalah menyediakan rumah berasingan untuk isteri dia. Okey. Itu tanggungjawab ya? Tanggungjawab. Bukan pilihan. Jadi dia kena ada tanggungjawab. Tapi seandainya isteri itu diminta untuk duduk bersama dengan keluarga mertua, maka kena ada sebab yang jelas dan sebagainya lah. Di situ suami kena mainkan peranan bahawa isteri aku dah berkorban ni duduk dengan mak dia. Okey, baik. Dan kalau biasanya kita lihat Eli, kes-kes ini banyak berlaku kepada keluarga yang sebelah lelaki kan. Jadi maksudnya menantunya perempuan lah. Menantu dia perempuan. Walau bagaimanapun tak dapat dinafikan, memang ada kalau misal kata daripada keluarga sebelah perempuan. Okey. Dan cerita drama 7 Hari Mencari Aku pun belah lelaki juga kan? Lelaki dan perempuan. Dua-dua sama. Dua-dua watak dia inilah ada berat yang sama juga. Okey. Puan Siti mungkin boleh komen sikit tentang situasi. Mesti ada klien yang lebih kurang ceritanya begitu Puan Nur tadi tu. Ya. Okey. Memang ada kes yang macam tu. Malahan ada lebih teruk daripada yang dilalui oleh Puan Nur tu. Okey. Cuma yang saya selalu nasihatkan mereka begini. Saya kata apa sekalipun sekarang ini keutamaan fikir diri kita sendiri. Kita sendiri kena bangkit. Kita sendiri kena buat keputusan untuk diri kita. Sebab dalam situasi Puan Nur ni, dia terlampau banyak menelan dan mengalah. Saya rasa 10 tahun tu memang menunjukkan dia cukup hebat. Hebat untuk dia mengharungi penderitaan ni. Jadi, apatah lagi bila dia bukan sahaja berhadapan dengan situasi ibu mertua. Sekarang dia berhadapan dengan suami kaki pukul. Jadi, bila dalam situasi ini, saya menasihatilah. Kalau wanita-wanita di luar sana, satu kena ada, bangkit. Berdiri untuk memperjuangkan diri kita. Itu yang saya tanya. 10 tahun tu lama tu 10 tahun tu. Terlampau lama. Jadi masa bila kebangkitan tu sepatutnya atau kesedaran untuk bangkit tu ada? Sebab kadang-kadang di awal tu mungkin belum mesra dengan keluarga mentua kan. Jadi bertahan. Tapi 10 tahun tu kuat tu. Sangat kuat. Sebab pada saya dan daripada kes lah, kalau kita lihat dalam situasi ini, selalunya kalau kita nak bersabar untuk memberi ruang, untuk cuba memulihkan hubungan, selalunya dia gagal. Dia akan penghujungnya adalah kegagalan. Dan penghujungnya yang akan menerima adalah diri sendiri yang menjadi mangsa. Saya bukan nak kata, saya ni pejuang wanita ke, kita kena bangkit ke, tidak. Tapi dalam situasi ini, jangan terlalu lama untuk kita menyeksa diri kita. Sebab kita sendiri ada hak untuk diri kita. Diri kita berhak untuk merasa bahagia. Sampai bila kita nak menelan? Suami kita macam dia katalah, dia tak mahu ambil tindakan. Sebab suami dia pekerja kerajaan, nanti takut ambil tindakan undang-undang. Habis diri dia macam mana? Takkan dia nak biarkan diri dia sampai ketua ke? Orang kata sampai ke penghujung hidupnya begitu kan. Macam saya banyak cerita lah. Kadang-kadang saya ada buat joke sikit lah dengan setengah orang. Saya kata, you all bila mak mentua tu tak suka, boleh. Orang kata, kita suruh mak mentua kita tu kahwin. Kalau kau tak suka dengan menantu tu, istilahnya boleh cari wanita lain untuk yang mana mak mentua suka, kahwin. Direnja-renja, dipilis. Tapi yang saya kata yang menjadi masalah nanti, diri sendiri direnja-renja, digilis. Kau duduk 7 kaki ke dalam. Sebab kau tertekan. Kau tak boleh melaluinya. Jadi akhirnya bila kita tertekan, endingnya kita mati, mak mentua kita yang siram air mawar kat kubur kita. Jadi sampai bila benda ni nak akhir kan. Jadi dalam situasi ini, sebab itu saya bangkitkan cerita 7 Hari Mencintai kedua ini. Kebetulan Mia Adriana ini memang seorang yang wakil. Jadi sebab itu dia tidak boleh dipijak oleh mak mentuanya sesuka hati. Tapi
Kalau situasinya saya letakkan Sophie, Ya. seorang yang lembut, Mak Meliha memang sayang. Tapi Mak Leha buat dia begitu. Ya. Nak kahwin dengan Helmi dengan orang lain. Agak-agak Sophie akan buat apa? Menelan. Okey. Baik. Ini satu yang boleh kita fikirkan sama-sama ya. Ustazah, tadi Ustaz sebutkan tentang tanggungjawab lelaki ataupun suami sebagai jaksa pendamai lah dalam kata lain ataupun orang tengah yang mengikat kedua-duanya ya. Kasih kedua-dua ni. Tapi sekarang ni peranan wanita tu macam mana? Yalah, bukan kita nak kata Mia tu adalah contoh terbaik sebab tak semua wanita tu outspoken atau vocal. Jadi peranan menantu perempuan ini bagaimana sebenarnya? Sebab adakah cara Puan Nur tu yang redha dan bersabar sampai 10 tahun lebih itu ataupun ada cara kebangkitan yang sesuai, yang wajar dibuat? Ya, sangat wajar untuk for the first time. Kali pertama je dia terkena dengan bagi apa orang kata tu nafkah. Nafkah, ya, kegagalan tu. Yang itu tu kan maksud suami gagal, malah dia pula yang replace. Dia yang Betul. pengganti. Yang itu adalah totally salah. So daripada situ dia kena berbincang dengan suami dia, bagi tahu ini bukan tanggungan saya. Saya cuma boleh membantu saja. Kemudian sekali je tangan kena dekat isteri, isteri kena pergi cepat report polis. Sebab dalam Islam dia ada dua perkara. Satu, mara'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi. Jadi kalau kamu nampak satu benda itu mungkar, jangan kamu duduk dekat situ lama-lama. Jadi kamu kena bangun, macam Puan Siti sebut tadi, kita kena bangun dan cuba bangkit untuk mengubah. Yang kedua, orang yang beriman dia tidak akan masuk dalam lubang ataupun lubang biawak ke lubang yang mencengkam dia dua kali. Kalau dia benar-benar orang beriman, maka dia kena bangun adjust ataupun ubah suasana dan perkara tersebut. Cari jalan, sebab bila Allah bagi sesuatu tu Allah tahu kita mampu. So jangan kita menyerah, malah kita cuba usahakan supaya bagaimana benda ini boleh kita harmonikan, sebab yang Allah nak lihat adalah hablum minan nas itu dijayakan. Okey, baik. Kita masih lagi nak menyambung cerita ataupun bagaimana kita boleh menyantuni situasi ini dengan sebaik-baiknya ya. Satu bangkit. Tapi cara tu kena betul lah, kan? Positif kan, Ustazah? Ya, okey. Sementara tu kita beralih sikit kepada drama 7 Hari Mencintai kedua ni. Dan kita nak bersembang terus dengan individu yang mendapat kecaman daripada netizen juga penonton ni. Pelakon yang cukup hebat membawa watak ni. Saya pun tengok pun geram je kadang-kadang. Tapi tak tahu nak berada di camp Mia ke ataupun camp Mak Leha. Kita nak bersama dengan Mak Leha terus di talian. Jauh berada di lokasi penggambaran sekarang ni di Janda Baik. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Liza, apa khabar? Ya. Sihat ya? Apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Produsernya ada di sini ni. Ya, saya dapat tahu produser kita ada penulis novel pun ada di situ. So dia lebih mengetahui perjalanan cerita ni. Itulah dia. Alhamdulillah setakat ini mendapat sambutan ya, tontonan yang cukup hebat. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Liza, nak tanya ni, nak memegang watak menjadi ibu yang ibu mentua kejam ni, setakat ni ranking pertama ialah Nyonya Mansur. Dia boleh dikatakan ranking kedua ni dah Mak Leha ni. Apa komen? Allahu Akbar. Nak tanya apa? Dari segi watak mak mentua yang sampai macam tu orang geram tengok ni. Okey, Eddie nak isytiharkan Mak Leha tu kejam. Betul. Bukan. Saya tak berdasarkan reaksi daripada netizen. Netizen. Ya. Okey, kalau sesiapa mengikuti perkembangan cerita ini, okey. Kita tak usah kupas pasal watak Mak Leha lah. Kita cuma kita daripada perjalanan daripada episod pertama, daripada season pertama, okey? Ya. Kalau ikutkan watak Mak Leha ni sebenarnya dia seorang ibu yang sangat-sangat menyayangi anak-anak dan menantunya. Baik. Sedangkan anak tiri dia pun dia boleh treat sebagai anak sendiri, apalagi menantu. Tetapi di dalam perjalanan itu, saya rasa saya sabar juga ibu-ibu di luar sana. Kalau sekiranya mendapat menantu seperti ni, adakah anda semua akan berdiam? Adakah anda akan terus ikut apa saja kehendak menantu tu? Tak mungkin kot. Okey. Baik, ini suatu persoalan yang boleh fikirkan sama. Yalah sebab Mia ni watak yang cukup positif, berkata vokal kan? Ya. Yeah. Okey. Jadi apabila diberikan watak sebegitu, maknanya pilihan Mak Leha ni untuk macam bertegang urat dan menjadi vokal juga dengan menantu walaupun asalnya menyayangi menantu dan juga Ya.
Kalau ikut perjalanan kita dia, sebenarnya Mak Leha ni seorang ibu yang penyayang, yang sangat menyayangi anak dan menantunya. Tapi kalau kita perhatikan dari sudut lain yang beranggapan bahawa Mia ini adalah seorang terpelajar. Kalau dia seorang terpelajar, kenapa dengan sewenang-wenangnya dia boleh terpengaruh dengan ibunya yang dia dah tahu pernah membuang dia pada awal lagi. Dia dah tahu siapa karakter ibu dia. Dan sedangkan dia tahu dia memiliki seorang suami yang saya rasa di dalam dunia ini, siapa yang dapat memiliki suami seperti Kuzaidi, sepatutnya menjaga hubungan mak mentua dan menjaga suami dia. Dan saya nampak di sini, kekuatannya adalah pada Mia yang boleh memonopoli, boleh menguasai Kuzaidi. Jadi di sini saya rasa saya sedikit sebanyak menyalahkan Kuzaidi sebab terlalu baik kepada isteri. Terlalu berlembut, terlalu merendahkan diri, geram emosi-emosi. Ini kali pertama, Kak Liza, ini kali pertama saya dengar pelakon betul-betul membuat analisis watak yang diberikan kepadanya. Ya, saya rasa bila saya dicabar untuk buat watak itu, saya cuba menyayangi, saya cuba menerima Mia seadanya. Tetapi dia sebagai seorang isteri yang dah terima, rasanya sudah memerampas kata orang sebagai ibu, Suzai adalah anak saya. Walaupun saya sebagai susu ibuan, sebagai susu ibuan. Ibu susuan, ya. Ibu susuan. Tapi bila seorang perempuan merampas dia daripada hidup saya, sepatutnya Mia kena menghargai sebab dia dah berjaya menaluki anak yang pada asalnya memang tak pernah memiliki suara, yang memang sangat-sangat menghargai ibunya. Secara tidak langsung, Mia ni dah kata orang tu dia tidak menghormati ataupun tidak menganggap saya sebagai ibunya. Dan sebagai seorang wanita yang terpelajar, sebagai wanita yang terpelajar, kenapa dia dengan sewenang-wenangnya sedangkan dia dah hidup dengan Suzai lebih lama daripada hidup dengan ibu dia. Itu yang saya nampak ketidakcekapan sebagai seorang menantu yang tidak menjaga hubungan sekeliling. Dan yang paling pantang bila suami saya sebagai Pak Samad yang telah kata orang tu menyanjung dia dan menerima dia seadanya pun dia boleh tidak percaya hanya kerana ibu dia punya kata-kata. Itu saya rasa Mia memang tak smart. Baik, okey. Dan ini membuka ruang perdebatan baru dalam kalangan penonton ni. Okey, tak apa. Kak Liza, kita tinggalkan di situ. Okey, sekarang ini nak kaitkan dengan kehidupan peribadi ni. Jadi ibu mertua, sekarang ni betul-betul di alam realiti baru je jadi mak mertua ni ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah. Saya pun alhamdulillah syukur pada Allah. Saya pun tidak menjangkakan dalam masa perjalanan kita 7 hari ini, dalam masa yang sama saya juga menerima menantu. Tapi di sini saya tidak boleh kata orang tu kala tu tak ada lagi sebab tak sampai sebulan pun. Tapi saya percaya dan saya yakin sangat anak saya dah membuat pilihan yang tepat dan saya rasa insya-Allah sekiranya apa pun masalah dalam rumah tangga tetap ada masalah. Dan sebagai suami isteri saya rasa semua perkara kena buat bincang. Jadi sebagai mak sepatutnya dia kena mendengar kedua-dua pihak. Dia tidak boleh hanya kerana anak dan kalau hanya kerana anak dan tengoklah, bila saya tengah bercakap, adik-adik saya kat belakang ni dia saja berona. Tak apa, kami perhati juga ni. Tak apa. Dia berona. Jadi insya-Allah saya rasa saya cuba nak menjadi ibu dan walaupun ibu mentua, saya nak didik diri saya supaya menjadi ibu yang sebenar kepada menantu saya. Dan saya yakin dengan pengalaman hidup kita, dengan pengalaman kawan-kawan, dengan pengalaman sekelilingnya, saya percaya kalau apa-apa masalah kita buat bincang dan jangan dibesar-besarkan perkara yang kecil, saya rasa semua masalah akan selesai. Okey, baik. Dan sebagai seorang ibu, saya rasa tidak sepatutnya saya mencampuri urusan rumah tangga anak-anak. Sekiranya benda itu tak perlu saya campur. Baik. Ini dua perspektif. Satu sebagai Mak Leha, satu sebagai ibu. Dapat sokongan di situ. Kak Liza, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih banyak. Kita doakan terbaik. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana minta maaf saya tak dapat menghadirkan diri sebab saya sekarang berada di janda baik. Tak apa, kami faham. Tuntutan kerja sebab saya pun janda baik juga. Itu satu kebetulan yang cantik tu. Kak Liza, terima kasih. Selamat menjalankan tugas ya. Sama-sama. Salam kawan-kawan di belakang tu. Okey, ada penyokong ni. Itu dia Liza Abdullah yang cukup meriah berwarna-warni memberikan pendapat. Satu dari perspektif Mak Leha yang ada justifikasinya sendiri. Satu lagi sebagai ibu mertua yang kali pertama lah jadi ibu mak mertua ni. Seorang kata anak seorang lagi nak kahwin hujung tahun ni. InsyaAllah kita doakan baik-baik saja lepas ni. Okey, boleh tak kita ambil sudut mak mertua pula? Sebab bila kita dengar Mak Leha punya justifikasi tadi,
mungkin anak menantu tu yang bersikap begitu. Ya. Ustazah? Pada saya sebagai seorang mertua, dia kena ada mainkan peranan dia. Jadi dalam keluarga ni, pembentukan keluarga, mertua ada peranan dia, menantu ada peranan dia, kemudian anak ada peranan dia. Jadi semuanya mempunyai peranan masing-masing. Jadi mereka kena fokus pada peranan mereka. Jangan sibuk nak cari peranan orang. Gitulah. Okey. Baik, dalam hal ini pada saya seorang mertua, dia kena fokus pada apa satukan hubungan anak dan menantu dia. Jadi kalau anak dia dengan menantu dia nak pergi mana lagi kalau bergaduh? Yeah. Dia mesti cari mak dia juga kan. Mak dia juga menjadi rujukan lah, kan, tempat aduan lah dan sebagainya. Mak dia kadang jadi polis, mak dia kadang jadi hakim. Jadi sebagai seorang ibu mertua, maka dia perlu satukan anak dan menantu dia. Itu fokus dia. Bukan nak memecah belahkan dan sebagainya. Sebab saya sangat menarik sebab ada seorang ibu mertua ini, anak dia kahwin dengan pilihan dia. Yeah. Dan so happen berlaku menantu dia ni banyak pula penyakit. Okey. Asyik sakit, panjang. Sampai tak boleh nak buat urusan sebagai isteri lah. Nak masak ke apa ke tak boleh. Dan kemudian duit dia habis untuk beli lauk, lepas tu berubat. Beli lauk, berubat. Dan kemudian bila dia mengadu dekat mak dia, ini yang sangat cantik. Apa jawapan mak dia? Mak dia tak ada cakap pun, dah tu pilihan kau kan? Padalah muka kau tak ada. Dan mak mertua ni boleh je sebut kan. Kata apa kena mengena dengan aku lah pula. Dan itulah nasib kau takdir kan. Dia tak sebut gitu. Tapi dia kata apa? Kalaulah isteri kau tak boleh masak, kalaulah isteri kau sakit, maka engkaulah yang masak, maka engkaulah yang jaga dia. So kita nak banyak lagi ibu mertua yang seperti ini. Jadi mereka fokus kepada menyatukan anak dan menantu. Dia tidak fikir apa hak dia yang telah diambil, dirampas daripada saya. Itu yang tadi kembali balik pada pertama. Betul, kan, sebab dia merasa pemilikan tu. Okey. Produser dah minta saya pergi ke iklan sekejap, saya nak ambil masa sikit je. Puan Siti, tapi ini macam tu anak menantu sakit. Jadi ini Mia ni ditakdirkan wataknya vokal kan. Jadi seolah-olah macam kalau api ni aku kena lawan dengan api juga ni. Macam tu ke ataupun adakah ini sesuatu yang puan nak tunjukkan kewajaran untuk seorang mentua untuk mengajar menantunya yang sebab katanya kata Mak Leha mula-mula sayang menantu tu. Kan? Ataupun macam mana? Hanya puan dia tahu rahsia cerita ni kan. Saya tapi janganlah bagi kita takkan spoil di belakang. Okey, sebenarnya dalam konteks ni mudah saja. Bukan menantu pilihan. Itu yang Mak Leha tidak boleh nafikan. Bila dia bukan menantu pilihan, sebab pada permulaan cerita season pertama Mak Leha nak jodohkan Kuzari dengan anak buah dia. Anak buah dia. Jadi bila tak sampai hajat tu, jadi di akhir cerita kita bahagiakan mereka. Mak Leha insaf bila dapat tahu mengenai Syakila tu sebenarnya bukanlah baik mana. Jadi bila season kedua, sebenarnya masih ada lagi rasa yang tidak selesa, tak puas hati dengan menantu tu. Sebenarnya Kuzairi ni dijadikan sebagai lelaki sebaik-baik yang mana sifatnya dia memang terlampau menyayangi Mia Adriana. Orang kata cinta pandang pertama Mia Adriana ni segala-gala lah. Tetapi Mak Leha melihat dari sudut dia terlampau sayangkan Kuzairi. Dia merasakan Kuzairi ni tak bahagia, terdera dengan isteri yang macam tu. Hakikatnya tidak. Sedangkan sebab yang penting anak kita bahagia bukan ditunjuk dari sudut luaran. Memang luarannya sebab dia melihat begini, dia mengharap mana-mana ibu mengharapkan kalau ada menantu, hidangkan air, hidangkan makanan, basuh baju suami. Tapi itu tidak terjadi pada Mia Adriana. Sebab kena kaji Mia Adriana ni lahirnya daripada keluarga berada. Anak manja yang tak pernah buat kerja. Dia bukan konservatif lah. Dia bukannya. Jadi menyebabkan Mak Leha tak boleh terima. Kenapa kau suruh anak aku masak? Sebab tu dalam cerita 7 hari kan dia ada kata, semua dia tak tahu buat. Goreng telur pun dia tak tahu. Sebab tu Mak Leha nak kahwinkan dengan Nurul. Baik. Dalam hal ini, setakat ini, masing-masing perlu faham latar belakang masing-masing juga. Ya? Dan saya cuba cari satu penyelesaian yang simple lah. InsyaAllah ada lah ni kan jalannya atas pilihan kita juga nak ke arah mana. Ustazah dan juga Puan Siti, kita berehat seketika ya. Lepas ni kita nak bersama dengan seorang anak tunggal lelaki katanya yang berkahwin. Jadi menantu ni macam mana dia menjadi suami yang mengikat kasih kedua-dua antara ibunya dan juga anaknya. Selepas ini dalam Syarah Meja Bulat. Macam mana cara anda menjaga hati ibu mertua? Ibu mertua ni kita anggap macam mak sendiri kan. Jadi saya jaga hati mak mertua ni sama macam saya jaga hati mak saya lah. Jangan bagi dia kecil hati. Lepas tu kalau kita ada simpanan lebih ke apa, kita beli apa-apa dekat dia. Macam dari segi pemberian hadiah waktu birthday dia, lepas tu bila balik kampung tu beli buah tangan. Caring lah, pasal dah kadang-kadang
kena kontak, kena tanya ni lah perkabaran dia. Kita elakkanlah perkara yang dia tak suka. Kadang-kadang tak semestinya kita perlu sekepala tau. Tapi kita sebagai menantu ni, kita kena pandai jadi humble lah. Jadi merendah diri. Suami tu kena bagi galakkan lah kat dia. Suruh rapatkan hubungan dia dengan mak dia. Janganlah kita ni sebagai menantu macam nak pecah belahkan dia pula dengan anak dia kan. Bersua lagi dalam Syarah Meja Bulat dan kita tidak mau melaga-lagakan mana pihak, sama ada mentua ke, anak menantu ke ataupun anak. Jadi kita cuba cari satu cara ataupun pilihan untuk memurnikan, mengharmonikan institusi kekeluargaan yang membabitkan tiga pihak ini, ya, anak, menantu dan juga mentua. Jadi kita nak tunjukkan nak kongsikan satu kisah daripada Syazwan Amirul Syazwani di talian video sekarang ini. Beliau ini ialah satu-satunya anak lelaki dalam keluarga, kemudian keluarganya menerima menantu pertama daripada isteri beliau lah di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syazwan, apa khabar? Ya, alhamdulillah sihat. Ya, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama dengan kami dalam Syarah Meja Bulat. Ya, sama. Okey. Syazwan orang Kelantan. Betul. Sekarang ni tinggal di Kepala Batas. Betul. Isterinya orang Penang. Ya. Wah, ni maknanya betul-betul rapat dengan keluarga mentua lah ni. Duduk sekali. Rapat jugalah. Ya, alhamdulillah. Okey, bila kita bercakap tentang ibu mentua ni kan, jadi anda anak lelaki pertama, jadi mahu tak mahu kira anak lelaki kesayangan lah, tak ada pilihan lain lah kan. Okey, bagaimana hubungan ataupun mengharmonikan hubungan antara isteri dan juga ibu Syazwan? Bagi saya yang utama kalau tolak ansur lah yang utama tu. Sebab even sebelum nikah pun saya dah pesan dekat wife saya yang saya ni anak lelaki tunggal dalam keluarga. Okay. So macam-macam mana pun saya tetap hak mak saya. Tapi saya tetap tidak mengabaikan lah orang kata tanggungjawab saya sebagai suami kepada isteri saya tu. Baik. Bila memaklumkan ini kepada isteri? Sebelum kahwin ke ataupun selepas berkahwin? Di awal perkenalan. Di awal perkenalan. Bagaimana penerimaan isteri ketika itu? Macam isteri pun orang kata sedikit sebanyak belah dia tu dia mintalah jaminan dari saya. Dia kata dia boleh untuk mendahulukan mak saya dan ayah saya, tapi dia juga perlu saya untuk mendahulukan belah dia lah. Dia minta keadilan lah. Baik. Apabila diluahkan sebegitu, adakah ia memberikan sebarang tekanan kepada Syazwan sebab satu-satunya anak lelaki kan? Kalau nak kata tak ada tu tipu lah kan. Ada juga sikit, tapi sebenarnya saya bersyukur alhamdulillah sebab mak saya pun faham tanggungjawab saya sebagai suami dan isteri saya pun dia faham tanggungjawab saya sebagai anak lelaki tunggal dalam keluarga dan sulung pula tu. Tu dua-dua faham. Okey. Kalau boleh saya nak tanya lah, sesi orientasi antara isteri dan juga mak mentua ni berapa lama diambil? Nak kata lama sangat pun tak sebab masa first isteri jumpa pun dia yang datang ke kampung di Kelantan untuk jumpa dengan mak saya. So saya pun macam tak sempat pesan apa-apa dekat dia untuk jaga dia punya attitude ke apa kan, tak sempat pesan. Tapi alhamdulillah mungkin orang kata Allah izin semuanya. Bila first time temukan dengan mak tu pun mak cakap memang yang ni lah menantu dia. Terus tekan butang like ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Maknanya kalau kata tak sempat nak pesan apa-apa tu, maknanya tingkah laku tu dah memang baik dah tu, insya-Allah kan. InsyaAllah. Ya. Okey, jadi kalau setakat ni bila ada rasa hormat antara ibu mentua dengan anak menantu dan juga sebaliknya, maknanya Syazwan macam tak perlu nak jadi orang tengah sangatlah ke ada ketikanya perlu juga? Dia kena ada juga sebenarnya. Sebagai suami tu saya rasa perlu adalah sikap tu sebab kadang-kadang kita tak tahu perselisihan faham tu boleh terjadi je. So saya selalu pesan dekat wife kalau ada apa yang mama saya buat yang kurang dia berkenan, jangan direct. Bincang dengan saya dulu. Lepas tu dengan mak pula saya macam pesan kat mak kalau mama ada rasa hati ke apa, bagi tahu saya. So saya boleh betulkan benda tu. Betul-betul jadi orang tengah lah ni ya.
Ya, jadi dapat diredamkan segala perkara-perkara yang barangkali boleh menimbulkan salah faham kalau berlaku sebarang konflik. Okey, ni satu pantai timur, satu lagi belah utara, kira macam dari segi budaya tu agak berbeza. Jadi bagaimana diserasikan tu? Kalau soal diserasikan tu, saya just bagi tahu dekat wife saya setiap kali nak balik ke Kelantan ke, saya akan bagi tahu. Buat dono tu. Sebab awak tak tahu cara orang Kelantan. So ni masa untuk awak belajar dengan mama, untuk kenal mama lagi lebih dekat lagi. So alhamdulillah wife saya pun dia boleh adapt cara tu, dan mak saya pun dia seronok lah sebab boleh mengajar something new dekat menantu dia. Okey, alhamdulillah. Baik. Syazwan, terima kasih banyak atas perkongsian ya. Semoga menjadi teladan kepada semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sejuk dengan perkongsiannya kan. Betul. Itulah dia. Kan? Okey. Puan Siti, adakah Huzairi ni akan dilihat bawa peranan begini suatu hari nanti, ataupun bukanlah saya nak tanya spoiler tapi Ya, saya takkan. Okey, baik. Ataupun like, sebab dia seorang yang baik kan. Kalau kita berbalik pada rujuk pada drama ni, dia seorang yang baik tapi akhirnya macam terpaksa take side. Ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau kita lihat mengenai sikap Huzairi ni, orang meletakkan dia sebagai lelaki idaman Melaya lah. Terlampau baik. Tapi bila kita lihat nanti di akhir cerita sebenarnya kan, bukan saya nak jadi spoiler tapi cuma saya nak jelaskan. Ramai orang tak nak melihat Huzairi dari satu sudut kelemahan dia. Kelemahan Huzairi sebenarnya dia macam dia nak menunjukkan bahawa sebenarnya dia nak tunjuk pada Mia, dia nak tunjuk pada adik-beradik dia, aku taat pada ibu aku. Aku sayang dengan ibu aku. Jadi dia tidak akan lawan, dia akan akur sampaikan ibu tu kata kau kahwin, aku kahwin. Jadi dia nak orang kata membahagiakan ibu, tapi hakikatnya sebenarnya Huzairi ini kalau dikaji sifat dia dalam diam, sebenarnya dia ada rasa terkilan dengan isteri dia. Dia berkecil hati dengan Mia Adriana sebab dia merasakan sebenarnya Mia tidak mencintai dia sepenuh hati. Dia yang terhege-hege. Jadi sebenarnya atas ego dia sebenarnya dia menjadikan ibu dia tanpa sedar sebagai orang bayang depan, semacam kambing hitam sebenarnya lebih kurang. Sebenarnya dia macam dibutai. Dan orang kata, oh aku kahwin dengan dia kerana ibu aku suruh. Tapi hakikatnya ego aku, kau cabar aku kahwin dengan dia. Tapi sebenarnya ego kerana kau tak nak kata yang kau mencintai aku. Tapi yang dia nak tahu macam mana nanti reveal, belakang-belakang mereka akan tahu. Baik, itulah dia. Saya suka cara Puan Siti berkongsi ni tapi pada masa tidak beritahu apa kesudahannya. Itu buatkan dia lebih mendebarkan lah. Ya, betul. Okey, kita lihat satu aspek mentua. Lepas tu menantu. Anak ni, tiga pihak. Jadi bagaimana ada tak cara untuk, misal kata salah satu pihak ni ada kelemahan. Okey, satu kita dah establish yang mentua ni ada keistimewaan, iaitu mereka lebih tua, jadi wajar dihormati dan sebagainya. Tapi pada masa misal kata ada kelemahan tertentu, bagaimana kita nak melihat konflik atau krisis dapat dikendalikan dengan baik oleh pihak yang melihat ini ada satu masalah. Macam Syazwan tu kan. Okey. Pada saya dalam satu keluarga dia ada formula-formula tertentu lah. Okey, kalau misal kata kita menantu kita tengok mertua kita. Mertua kita ini dia perangai, dia sikap dia ada nampak bentuk leadership, pemimpin ataupun dia follower, pengikut. Jadi kalau nampak dia macam leader, so kita jadi pengikut yang baik. Jadi kat situ kita boleh adjust. Tapi kalau dia nampak sebagai pengikut, maka kita boleh jadi leader yang baik. Sebab saya suka tadi bila Syazwan cerita, dia bawa isteri dia balik kampung, buat bodoh dia kata. Jadi mak dia boleh ajar dia, dan mak dia seronok bila ajar pada anak menantu yang tak buat mana-mandai ni. Cuk, maknanya buat bodoh tu bukanlah tak ambil tahu langsung, hanya belajarlah, mau belajar. Mau belajar. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah suami isteri kena sepakat. Apa yang Syazwan buat tu memang sangat cantik. Jadi dia sepakat sebelum berkahwin lagi, dia dah buat satu macam perjanjian. Jadi dia terangkan bagaimana keluarga dia, bagaimana pula keluarga isteri. Dia tahu bahawa bila dia berkahwin, dia punya ayah akan jadi dua, mak dia akan jadi dua. So tanggungjawab dia tidak akan pernah berubah. Jadi sini bagaimana menyatukan tanggungjawab itu. It is very beautiful. Kemudian yang ketiga, dia tidak menghina keluarga. Jadi kan kau ni orang Kelantan macam ni lah, orang utara macam ni lah kan. Jadi yang ini yang paling penting. Dan akhir sekali, seandainya perkara ini berlaku dan kita adik-beradik, kita saudara sepapat, sepupu sepapat ni yang nampak ni, maka kita kena jadi penyejuk dan penenang. Malah kalangan adik-beradik sendiri, kadang-kadang yang jadi pencetus apinya
adik-beradik. Sebab mak mertua ni tak puas hati dengan menantu dia. Mengadu dekat Kak Long dia. Mengadu dekat adik-beradik yang lain kan, anak-anak yang lain. Jadi anak-anak yang lain tu pun pandang menantu tu atau biras dia, adik ipar dia rasa macam dah lain macam macam kan. Jadi kita jadi penyejuk penenang kepada mak kita. Mak, memang macam itulah perangai dia. Mak kena terimalah. Kurang-kurangnya dia jadi isteri pada abang, baik dah kot kan. Jadi kita jadi penyejuk dan penenang kepada ibu kita lah. Okey. Puan Siti, alam realiti, bisa kata ada watak Mia ni, adakah Mak Leha yang sepatutnya mengalah ataupun Mia yang sepatutnya faham yang kehidupan tu, latar belakang tu bukan ikut dia je. Sebab ada kata, kalau kau kahwin dengan aku, kau kahwin dengan keluarga aku. Kan? Lepas ni kita jawab boleh Boleh. Kita berehat seketika, kembali dalam Syarah Meja Bulat. Okey, kembali dalam Syarah Meja Bulat dan di minit-minit terakhir ni, tanpa memberikan gambaran penghujung ni macam mana, kalau kita letakkan watak Mia dan juga Mak Leha dalam alam realiti ni, tanpa memikirkan siapa yang betul, siapa yang tak betul, siapa baik, siapa jahat, bagaimana kita boleh selesaikan krisis atau konflik ni, Puan Siti? Okey, penyelesaiannya mudah. Kedua-dua belah pihak kena menerima kekurangan antara satu sama lain. Okey. Mia boleh terima kekurangan mak mentua boleh terima kekurangan menantu. Dan jadi terutama dari sifat mak mentuanya yang lebih tua boleh menasihati menantu dia. Dia kena membetulkan. Orang kata macam Mia ni sebenarnya kita tahu dia dibesarkan oleh bapa dia. Dia tak ada ibu. Sebab Hayati tu kita tahu macam ni sikap dia. Jadi sebagai ibu mentua bila nampak kelemahan menantu, tegur. Tegur seperti anak sendiri. Bukan tegur dengan mengkritik ibu bapa dia. Sekarang Mak Leha, bila dia nak menegur Mia, dia suka meletakkan, kau ingat mak kau baik? Mak kau siapa? Mak kau ini. Jadi dia sebagai anak, macam mana pun, kita tak akan benarkan orang menghina ibu kita. Ya, betul. Jadi sebab itu, di situ yang jadi pencetusnya macam hari ini, kejadian yang menyebabkan Mia tidak boleh terima. Itu yang jadi pergaduhan yang cukup besar. Jadi kalau ada tolak ansur kedua-dua pihak, saya tak kata apa yang Mia cakap pada mak mentua dia itu bagus. Itu adalah kurang ajar, biadab. Dah beraku engkau. Dah beraku engkau tu. Tapi kita kena guna perkataan sebab setelah Mak Leha menggunakan ibu dia sebagai perempuan lorong. Ibu dia pun salah menyebut. Menyebabkan anak tu hilang kawalan. Baik, okey. Di penghujung ni kita nak ambil, sebelum dapat sedikit pesanan daripada Ustazah, dia contoh bagaimana tolak ansur antara menantu dan juga menantu perempuan dan juga ibu mentuanya. Saksikan. Macam Dani sebelum kahwin ada tak memikirkan cara untuk mengambil hati ibu mentua? Masa sebelum kahwin, biasa saya ada fikir juga takut duduk rumah mak mentua sebab dengar orang-orang cakap pasal isu-isu menantu dengan ibu mentua. Lepas tu plan saya ambil hati ibu mentua, mungkin boleh tolong masak, borak-borak. Tu je saya fikir. Dia pun pandai berborak, jadi senang saya rasa berbual dengan dia lah. Macam ada keserasian lah. Macam mana pula perhubungan setakat ni? Kita orang dah serasi. Kadang-kadang saya keluar shopping dengan mak mentua saya. Kita orang pergi gym sama-sama. Saya keluar dengan kawan-kawan mak mentua saya, kawan-kawan baik dia, semua saya kenal. Kita orang ada minat yang sama. Bagaimana Puan dan Dani menyesuaikan diri tu antara satu sama lain? Kalau ada tak kena, saya selalunya akan minta maaf. Kalau saya rasa perlu tegur, saya tegur. Macam mak dengan anak, kita tak buat macam mak mentua. Kalau kita rasa mak mentua dengan menantu, kita akan rasa ada jurang. Ada jurang. Saya kata ada konflik yang timbul. Macam mana Puan dan Dani selesaikan isu tu? Kata ada konflik sekarang ni kita akan selesaikan sekarang juga. Kita tak simpan. Betul, kalau mama minta tolong ke apa ke, kalau saya tak dapat cakap mama sorry tak dapat tolong. Betul. Keywords dia tolong, terima kasih, sorry. Saya ada masalah rumah tangga sendiri pun saya akan cerita dekat mak mentua saya, minta tips. Tapi macam mana penerimaan Puan bila Dani ada menceritakan tentang masalah rumah tangga? Sebab kita tahu macam bila cerita pasal masalah rumah tangga, dia melibatkan anak Puan. Betul. Macam saya akan tanya Dani dan saya tanya anak saya apa masalahnya. Kita tak boleh dengar satu pihak saja walaupun anak tu anak saya, tapi kita tak adil bagi satu pihak je. Okey, semoga menjadi pedoman apa yang kami kongsikan ini, jadi menjaga hubungan menantu, mentua dan juga anak. Ustazah, terima kasih banyak. Maaf, masa kita tak cukup. Dijemput lagi insya-Allah ya. Insya-Allah Ustazah Isfadia dan juga Puan Siti, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Dan syabas atas
sokongan penonton dan semoga menjadi teladan juga kepada kita semua, Puan Siti Rosmiza Ismail. Dan kita sampai penghujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya Ali Iskandar mengucapkan terima kasih kepada penonton dan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.